Koyak Podcast. Assalamualaikum, selamat kembali dalam Pantry Gelap, bukan kongsi gelap. Jadi hari ini kita ada Koyak Podcast yang ke-24 mungkin, ataupun 23 ke 25, aku tak pasti. Tapi somewhere around that. Jadi kita ada geng-geng untuk menemani dalam podcast kali ini. Jadi geng pertama kita ada keyboard aku tak macam ni. Kita ada Acik Pinky. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Mata ciwa. Oh, yang bahasa Korea tadi. Alright. Koreska. Seterusnya kita ada geng yang macam bontot ayam. Mulutnya kita ada Lukman Bulu. Hai, sawadikap, khotbungkap. Ya. Kacang. Kacang. Oh, Yes. Aku nak jadi macam kacang hari ni. Jarang-jarang aku tengok kacang bersongkok. Alright, next one. Kita ada Fendi Gigi. Aduh. Waalaikumsalam Fendi. Waalaikumsalam. Aduh. Oh, Fendi payung habis hari ni. Ada yang tersebut dah tu. Tak ada steady lagi, okey. Tadi. Alright. Jadi kita ada tajuk yang agak menarik lah untuk membincangkan tentang masa waktu kita orang jadi kanak-kanak ataupun meningkat remaja lah kan. So sebelum tu aku ada update sikit lah nak bagi tahu tentang kita orang punya short film yang berjaya mendapat tempat yang kedua. Alright, clap sikit. Alright. So Tanya. Tahniah. InsyaAllah kita orang akan upload dekat channel tak lama lagi. Sepatutnya 11 hari bulan tu upload. Tapi sebenarnya kita kena tunggu organizer tu release dekat channel dia, dekat YouTube dengan Facebook dia. Apa Fendi nak cakap apa? Cepat sikit, aku tak sabar nak tengok ni. Itulah. Suruh dia orang cepat sikit lah. Sebab apanya, sebab aku pun tengah tunggu juga tarikh yang sebenarnya untuk upload. Tapi dia orang tak release lagi tarikh. Tapi nak ikutkan sebenarnya boleh je Pantry Gelap nak upload. Sebab kita pun tak ada sign mana-mana kertas ataupun NDA yang katakan kita tak boleh nak upload kat channel kita. Alright. So buat masa ni itu je update untuk short film tu. Tak maaf lah kalau ada yang tertunggu kan. Jadi so tajuk kita pada hari ni adalah Top 3 rancangan televisyen kanak-kanak zaman 2000. Okay, sebab kat sini semua lahir 1996 kecuali Luqman. Yalah, aku 1997. Sekali tadi. Aduh. Jangan buka sangat Fendi. Nanti susah nak cari. Walau tengokman. Jadi untuk rancangan televisyen ni, tajuk ini aku akan mulakan dululah. Alright. So Alright. aku punya top 3 aku zaman-zaman aku muda-muda dulu kan. Zaman aku nakai adalah cerita Grand Caesar. Dulu je ke nakai? Ya, dulu je. Okay. Oh, Grand Caesar. Grand Caesar. Bayangkan Aku layan kat cerita tu. macam mana aku obses ni. Sampai waktu dekat dalam kelas aku dulu, waktu tu aku darjah 3, ada hampir semua lah dalam kelas tu masing-masing ada tribe masing-masing. Ada yang api, ada yang Okay. yang lain lah kan. So, aku ingat api je sebab aku api. Angin. Ah, Ada angin lagi apa sebut. Tanah ke tu. tu lah. Dan ikutkan aku tak ada follow mana pun cerita tu. Tapi disebabkan tribe tu lah yang membuatkan aku tengok sikit lah cerita tu. Dan aku pun ada beli kad. Bukan aku belilah tanya. Senang cerita member aku bagi kan. Tak silap aku Syahir kot bagi. Shout out to Syahir. Uish. So dia yang bagi kad tu. Dia dengan Era Fazira. Oh. Itulah aku rasa dia sekarang itulah. Mungkin dia nak kahwin ke apa ke tak tahulah. Tapi yang Syahir ni Syahir lain lah. So Lah. so kad tu adalah kad aku kiranya dalam
dalam member aku yang tribe aku akan ada 3 orang kan. 2 lelaki, seorang perempuan waktu tu. Jadi aku jadi yang tak silap aku nama dia Akira kot. Ke Akira? Aku pun tak ingat. Tolong betulkan aku. Okay. Sebab aku tak buat research Aku langsung. pun tak ingat. Aku pun tak ingat nama. Tapi yang penting hero. Merah. Ya, yang kuasa panah tu kan. Lama. Yes. Tak silap aku Garuda ke Phoenix? Ke Garuda dan Phoenix adalah benda yang sama? Garuda. Garuda, alright. So benda tu lah yang memang buat aku memang ingat sampai sekarang lah. Memang kelakar pun ada lah. Aku pun tak faham Yeah. kenapa sebab darjah 3 kan, 9 tahun kan. Apa pun yang dipikirkan pun kan waktu tu kan. So itu ada top 3 aku lah, iaitu Grand Caesar. Yang Ni bertukar. mesti kalau kan. Mesti kau ingat step-step ni kan. Weh, ingat doh. Letak kat bawah, pusing. Lepas tu bagi kat dada, bertukar. Oh. Aku buat betul-betul ni. Alright, itu top 3 aku. Kita nak pergi seterusnya ke Acik Penki. Adakah cerita yang dia top 3 dia adalah Pink Panther? Kita tak tahu. Jadi kita tunggu kan. Oh. Benteng Aku top 3 aku ni, aku layan Kamen Rider Ryuki. Wah. Oi. Ni geng-geng yang nak bertukar ni semua Tu kan. lah. Ya, Je- aku macam Pak kau. Memang obsessed dia sampai beli dia punya props dia kan, dia punya weapon dia, dia punya dark pula dah, deck card tu. Oh, Apa kau deck tu? card tu. Aku Oh, beli sampai tu. Selalu Tali pinggang dia ada jual kan. Oh, tali pinggang. Full set. Tali pinggang, deck card tu dengan satu weapon dia. Kayaknya kalau kau pergi keluar mana-mana kau bawa sekali lah. Tak ah. Nanti Kat rumah ada yang serang lagi lah. Tapi kena ni lah bawa cermin lah kan. Sebab dia kau nak bertukar kena bertukar depan cermin kan. Kau pergi mall lah, mall. Masuk dalam cermin. Pergi mall lah, nak cermin. Memang aku ingat step apa tu, step karakter, tapi yang paling aku minat ni lah Nike. Yang kelawak tu. Nanti memang style habis. Betul. Memang smart lah. Kostum dia pun kan. Sampai satu tahap lukis lambang tu. Lambang tu potong getah, buat deck lah, main kat sekolah kan. Tukar depan cermin ramai-ramai. Semua berkumpul lah depan cermin. Berkumpul. Masing-masing ada karakter masing-masing. Seorang ular, seorang pari. Bertukar Ada yang ramai-ramai. dirempuh cermin tu tak? Ya, nak masuk dalam cermin ni. Kalau Fendi aku yakin ada buat macam tu kan. Tapi Kamen Rider Rookie ni antara Kamen Rider yang aku minat dan aku layan nanti je lah. Lepas tu generasi baru aku tak layan dah lah, macam-macam tu kan. Ya betul lah. Aku pun layan ni tu. Banyak tu kad-kad dia. Betul? Yeah. Betul. Best lah. Menarik lah. Dia punya apa Dia panggil kostum Kostum ke macam mana tu? Kostum Kostum lah kostum. yang dia orang pakai. Mat gila siap. Sampai motor dia boleh create. Betul, motor dia style tu. Ya. Ingat balik. Betul lah. Tak silap aku basket Rider Ryuki tayang kat TV7 tak silap aku kan. Zaman dulu. Aku ingat dia ni lepas Chibi Maruko-chan. Cerita favourite kau ke man? Tak ada. Bukan. Aku menyampah betul tengok cerita tu. Memang aku tak tahu kalau ada, minta maaf kalau ada yang suka tengok kan. Tapi dengan kartunnya kepala sengit macam tu kan. Tapi tak apalah kalau ada yang suka. Tak apa Man, kalau ni pun kau pun sayang juga Man. Fendi kutuk aku senyap. Alright, itu dia cerita Acik Yes. top 3 dia. Masked Rider Ryuki. Alright, kalau yang tak tahu cerita Masked Rider yang ada lambang naga tu yang tukar depan cermin tu. Power. Shit. Lama. Kita kena Final Roberto. tak apa dalam podcast kali ni tak apa jadi budak-budak. Kalau jadi LD tak apa. Okay? Final Robert. Aku jadi macam kacang ini. Okay. Okay Man, apa dia kau punya top 3 kau? Aku punya. Aku top 3 aku rasa aku pilih ni lah. Kau ikutkan banyak kan yang suka aku ambil ni lah dulu. Hagemaru. Hagemaru. Rare siap perangai dia. Memang
Tapi aku rasa cerita tu rasanya memang dibuat khas untuk orang dewasa sebenarnya. Sebab budak-budak tak sesuai tengok cerita tu. Banyak pengaruh negatif. Kat mana tayang cerita tu sebenarnya? Aku tak ingat, kau tak silap aku Astro Ceria kot. Kaya Ya. ada Astro. Tak, aku pergi rumah makcik aku tengok. Oh. Pergi member tu. Ha, Terus. Tangguh. tengok Wahgi Maru. Layan siap. Aku ingat yang antara perangai pelik yang sampai sekarang aku ingat. Dia punya nak jimat belanja tambang transport tu dia tak nak bayar kan. Dia boleh pergi jumpa dekat polis bantuan tu. Dia cakap dia jumpa, cik, saya minta tolong, saya ni sesat. Lepas tu polis bantuan tu hantar dia sampai rumah. Lepas tu sampai rumah dia cakap kat mak, mak hari ni dah jimat duit belanja tambang, tak payah bayar tambang, polis hantar. Macam bongok siap. Yalah, aku ingat sini man apa kan hujan dia nak keluar. dia tak beli baju hujan, dia tak mau beli jimat duit kan. So dia ambil plastik yang kita beli kat supermarket tu buat jadi singlet. Baju hujan. Betul-betul dia boleh sarung macam tu kan. Gampang. Aku rasa dia sebenarnya mungkin kreatif lah. Maybe in a bad way. Yeah. Tapi dia betul. buat orang jadi kreatif lah sebenarnya kan. Kreatif. So mungkin ada sebabnya lah dia ada kat Astro kan. Mungkin sebab tu orang-orang yang ada Astro ni semua macam betul lah. So tak tahu lah nak cakap apa. Tapi nice lah cerita tu. Memang untuk hiburan, untuk gelak-gelak, hilangkan stres. Okay lah pada aku kan. Dia tak heavy lah. dia feel good. Cerita yang feel good kan kata. Alright. Kita nak teruskan ke? Kita nak teruskan ke top 3 kita seterusnya oleh Fendi. Alright. Fendi Gigi. Cerita apa kah Fendi? Top 3 aku Doraemon lah, cerita Doraemon. Aku tahu kau mesti suka watak mana. Aku tahu kau suka watak apa. Payung Q ni. Mesti kau suka Sunio kan. Buat suara Sunio sikit Fendi. Pandai mah. Tak apa kau cerita. Tapi dia cakap pun dah macam Cerita Sunio. Doraemon tu Tak payah buat. tapi cerita tu memang Betul memang best. Ya Fendi teruskan. Kita orang senyap sampai nak dengar. Okay Fendi, okay. Yang aku suka tu apa ni, macam Doraemon dah. Doraemon tu kan dia ada kocik dia tu kan. Betul lah kocik. Nobita minta apa aje dia bagi. Itu yang aku suka tu. Aku nak tanya Fendi kan, kalau kau apa yang kau nak minta daripada Doraemon tu? Gigi palsu. Kau ngacau. Tak baik. Jangan beli Fendi. Kita dah berjanji kan nak buat baik kat Fendi hari ni. Lupa pula. So ini kita orang akan buat baik dengan Fendi. Tapi sebenarnya bagus tau cerita Doraemon ni sebenarnya. Doraemon ni yang buat legend lah. Especially suara Doraemon tu lah kan. Suara Doraemon dah lagu dia. Doraemon memang legend lah. Bohong lah kalau zaman-zaman 90s, zaman-zaman 2000 ni tak tengok Doraemon memang bohong lah. Betul lah. Doraemon yang aku tahu ending dia agak sedih jugalah. Tak silap aku ending dia Doraemon kan robot kan. Lepas tu sampai satu masa tu Doraemon tu rosak. Lepas tu Nobita macam dia berazam lah nak belajar sungguh-sungguh nak jadi engineer lah, bahagian elektronik, barang-barang elektronik ni kan. Lepas tu dia nak repair balik Doraemon ni. Yang tu pada aku macam menyentuh hati jugalah ending dia tu kan. Sebenarnya banyak pengajaran tu contoh tu kan. Buat sesuatu tu jangan tengok jalan mudah lah. Setiap benda nak buat tu mesti ada halangan lah. Tapi macam Nobita ni apa-apa Doraemon. Dia nak cakap benda yang mudah ni sentiasa ada risiko dia.
kan. Yang aku tak puas hati, aku geram tu bila dia dapat, dia suka pergi menunjuk. Oh ya, tu aku menyampah betul dia. Dapat je barang, dia cari Shizuka, Giant, Sunio, semua dia nak tunjuk. Geram pula aku rasa. Betul. Kena rampas. Tapi yang tak boleh belah, tu dia kena bully dengan Giant dia. Itulah. Tapi bagi aku, Doraemon ni dia pun boleh create kan, dia pun boleh fikir zaman tu, boleh buat teknologi-teknologi yang tak sangka zaman sekarang kan. Dia pun dah boleh create dulu. Fikiran dia pun tu nice lah. Betul lah. Boleh Aku rasa Doraemon sampai sekarang ada lagi Pelukis yang lain sekarang mungkin lah pelukis lain kan. Yang dulu mati lah. Oh ya. Dia mati time buat cerita movie apa entah, aku tak ingat lah. The Last Night ke apa benda tu movie tu. Tapi movie tu dia, aku tak ingat lah, tapi ada night lah. Movie tu dia buat pelukis asli dia buat separuh saja, and then dia gol. Mati lah. And then cerita tu pun tergantung kat situ. Yang tu, tak ada orang sambung. Tu dia cerita pasal Nobita kahwin dengan Shizuka. Yang tu memang best lah. Sweet lah. Betul lah. Pandai lah, memang pandai lah Fendi memilih cerita top 3 dia lah kan. Memang Fendi memang bukan biasa lah. Kita tahu lagi top 2 dengan top 1 Fendi lagi kan. Betul. So, okay, itu dia Fendi dengan Doraemon. Dia punya top 3 dia. Kita teruskan dengan top 2. Okay, jadi aku akan mulakan top 2 dengan aku punya top 2 lah. Obviously. Aku punya top 2 adalah Pingu. Pingu siap. Itu memang betul-betul aku punya childhood lah. Yang tak silap aku lah kan. Tak silap aku, dia start selepas around 7.30 ataupun pukul 8. Aku tak pasti kat TV3. Aku layan kau. Dia kau tak silap aku ada satu cerita yang pasal kereta yang tolong orang. Sebelum cerita Pingu tu ada satu. Kereta tolong orang, Cars ke? Kan? Bukan. Dia orang bukan kartun. Aku tak tahu macam mana dia buat. Tapi kereta tu ni lah. Dia gerak sendiri macam kereta tu hidup lah. Sebelum cerita Pingu tu Tapi aku tak suka ni cerita Pingu. Tapi sebab nak tunggu Pingu yang lepas tu, terpaksa layan Pingu Betul lah. Sebabkan Pingu ni sebenarnya dia punya animasi dia, aku tak tahu macam mana orang tu buat. Maybe guna tanah liat ke apa, tak pastilah kan. Tapi memang cerita dia memang agak legend lah. Waktu dia jadi anak tunggal sampai dia dah ada adik lah kan. Memang tak tahulah. Sekarang ni maybe dia dah kahwin ke apa, tak tahulah. Itulah tak tahu lah. Yang aku tak boleh belah, masa kat luar rumah nampak rumah kecil je. Bila dah masuk dalam siap bilik berapa 2-3 biji bilik je ada kat dalam. Tu lah. Yang tak boleh aku layan start. Yang tak boleh belahnya sampai ada Pingu ni pergi sekolah lagi. Tak boleh ada apa, ada ski punya ni, ski punya kereta aku tak ingat. Dia siap ada ski lagi. Apa nama? Kira macam basikal lah kot untuk kita. Dekat pokok adik dia. Best tu. Tapi yang aku rasa paling aku ingat benda yang buat aku rasa menyelerakan bila dia makan ikan. Kan kali dia potong dia ikan tu kan. Ada satu anjing laut tu. Betul. Anjing laut tu. Suka rembat ikan dia. Mula-mula suka rembat ikan. Dia pulang Dia punya bebel entah apa bahasa yang keluar. Betul lah. Dia bila dia marah kan, dia moncong panjang buat trompet mulut dia. Itulah. Aku pun dah cakap. Baru nak panggil Kai. Tapi itulah. Kai pula tak masuk hari ni. Mungkin dia tahu yang kita akan sembang masa Pingu. Mungkin. Tapi Monster Pingu ni memang lebih kepada family dengan seorang budak yang pemalas sebenarnya. Dia memang tak ada suara langsung. So maybe waktu tu kalau blind people yang nak tengok memang agak susah sebenarnya, to be honest. Betul lah. So memang dia lebih kepada visual. Tapi for people who is boleh nampak kan, bagi aku cerita tu memang agak meneriah, memang lain daripada yang lain. Sebab aku bangun-bangun pagi bawa bantal siap tengok baring. Tapi memang legend lah situ. Serius aku pun layan tu cerita tu. Memang nak cerita satu-satu scene ni sampai esok tak habis ni. Itulah. So
Tu maksudnya Lokman suruh aku pergi ke seterusnya lah. Lepas tu. Jadi itu dia aku punya top 2 aku, iaitu Pingu. Kita teruskan ke top 2 cik. Apa dia cik? Doktor aku legend kat dia ada reality dengan kartun lah. Dia ni. Apa hi-fi? Mr. Bean. Oh, Mr. Bean. Mampus. Mr. Bean. Mr. Bean. Mr. Bean. Oh. TV7. Dia animated series kan ke apa? Betul. Mr. Bean ni bohong lah. Zaman tu siapa tak tengok The Real kan. Real punya pun gila lah. Memang best lah. Legend lah. Evergreen lah. Aku Mr. Bean. Tapi sayang tak? Apa dia ni? Tapi aku apa ni, topi yang aku ni tak boleh belah tu dia letak apa kan? Dia letak kereta dia kena lainnya Zat dengan kereta kebal. Oh. Yang tu betul. yang ni yang real punya. Real lah. Kalau yang sebenarnya apa yang ada di kartun pun ada jugalah di real. Patung dia ada watak perempuan yang pakai spek mata bulat. Betul. Awet dia. Tapi yang paling best dia duduk dekat rumah tu ada satu makcik nenek tu. Betul. Yang bela kucing kan. Itu memang gambar. Macam Aku rasa yang tu special kan. Yang kalau dekat live action memang tak ada kan. Makcik dengan kucing tu. Mampus macam mana dia nak bagi kucing tu berlakon, betul tak? Betul lah pasal. Kucing tu cukup tak puas hati dengan dia. Betul. Tayar 3 tu masih ada kat kartun pun. Betul. Yang warna biru tu kan. Tayar biru. Yang selalu kena dengan dia. Macam bangang. Aku tak tahu apa maksud dia dengan kereta tayar 3 kan. Aku tak pasti apa benda kan. Adakah dia cuba membagi message something sebab tayar tu ada 3, tayar dia ada 4. You know what I mean? Betul lah. Tak tahu kan. Tapi memang kesian lah owner kereta tu. Selalu kena. Betul lah. Tak ada pun nak report kan si Mr. Bean ke apa ke kan. Tu lah. Susah kot kau nak report pun. Dia pandai lepas diri. Mr. Bean ni bukan calang-calang orang kan, tapi dia boleh create satu reality macam tu untuk show dan dikartunkan. Hebat lah benda tu. Sampai boleh dikartunkan tu dah. Achievement yang wow. Lama tu. Dan nak ikutkan cerita tu pun memang budak-budak boleh tengok sebab dia memang tak ada dialog. Kurang dialog lah. Dialog tu ada tapi aku rasa maybe dalam 5%. Banyaknya semua yang dia tak tahulah kan. Aku rasa mungkin Mr. Bean ni pun okay juga kot. Kan? Aku tahu dia alien. Mungkin ada masalah pertuturan ke apa. Kita tak tahulah kan. Kira kalau OKU pun rakan kita jugalah. Alright. Alright. Kita alu-alukan lah, mana tahu dia nak join podcast sekali ke. Boleh. So, Rowan Atkinson, if you're watching this podcast, please email us. Alright. That's my top 2. So, kita nak pergi seterusnya ke Lokman dengan top 2 dia. Top 2 aku aku rasa mungkin aku pilih ni kot. Kartun TV9 Danny Phantom. Aku memang jadi hantu. Aku style tu kuasa-kuasa yang dia ada. Boleh jalan tembus dinding kan. Lepas tu boleh jadi halimunan. Aku selalu buat kan aku dapat kuasa tu. Betul. Betul hantu-hantu. Nak ikutkan storyline dia pun not bad juga kan. Nak ikutkan. Betul. Mula-mula dia memang tak ada logo kan dekat dada dia. Itu aku tak perasan bila tadi dapat. Tak silap aku dia spoiler. Spoiler. Kalau siapa tak tengok lagi. Dia dapat dia punya logo tu bila dia jadi manusia balik. Bila jadi manusia balik, tak silap aku tak ingat member dia yang mana satu. Sama ada Tika tu ataupun yang perempuan tu yang lekatkan logo dekat dia punya dada sebelum dia jadi hantu balik lah. Yes. Ya, yang tu antara watak-watak orang kata yang jadi penyeri jugalah. Macam karakter bapak dia yang tu memang bongok habis lah. Mak dengan ayah dia. Tak ada. Lepas tu dengan cikgu disiplin dia. Selalu kena. Memang kesian tu. Selalu kena serangan ni lah. Dengan bapak dengan mak si Danny.
Tapi yang aku suka tu kuasa-kuasa dia kan. Memang aku berangan tu dapat jadi halimunan. Mana aku nak pergi. Dia nice tu. Dia punya Oh. cantik je lah. Macam monster. Lawan hantu siap. Tu lah, aku rasa benda tu mungkin boleh Malaysia boleh buat kot. Hantu ni jadi satu superhero pula kan. Tak ada budak-budak takut dengan hantu ban ni. Ni bila hantu je orang kata benda yang menakutkan kan. Jadi orang kata Pocong untuk jadi hero ubah. kan. Itulah. Mampus. Ada tahu langsiak kan. Oh langsiak jadi hantu mampus. Dah aku tak tengok kalau pocong tadi jadi hero. Mampus. Itulah Itulah. macam mana dia nak lawan? Kan. Apa je yang dia boleh buat out. Lompat kepala dia kot. Pek Wah. punya. Main ni dia antuk kepala. Aku rasa kita dah tapi memang tahu kelawat lah. sekarang. Okay, tapi sama balik dekat cerita Danny Phantom tu. Danny Phantom ni sebenarnya famous waktu dekat TV9 kan, antara hari Isnin hingga hari Khamis. Betul tak? 4:30 petang tak silap aku. Betul. 4:30 petang ke pukul 4? Tak. Danny Phantom dia pukul 3. 3:30. Pukul 4 ni. Apa kapal Mikey. Kot. Tak ingat. Aku rasa macam 4:30. 4:30 Tak pasti. Aku rasa Anak, lepas anak, Cat Dog. Lepas Cat Dog, SpongeBob. Cat Dog 5:30 tak silap aku. Tak, SpongeBob. SpongeBob 5:30. SpongeBob 5:30. 5. SpongeBob 5 kan? Cat Dog 5:30. Tak, aku pun tak ingat. Kedai 5.5. Cat Dog 5. Okay. So sekarang ni tengah gaduh cerita TV9 dulu. So siapa yang tak Ah. lahir lagi waktu tu. Sebab sekarang ni memang tapi banyak. masalah sekarang ni TV9 entah apa-apa sekarang. Asyik CJ Wow Shop je panjang. Geram pula aku. Mungkin market untuk budak-budak sekarang dah tak boleh nak tengok kan cerita kartun ni sebab dia orang dah ada internet. Danny Phantom last macam mana tu? Ada ending tak? Tak tahu lah, kadang tu dia ulang yang sama je pun. Tapi okey lah, walaupun episod sama aku okey je. Aku tak bosan lah, aku layan je. Yelah sebab kau budak-budak lagi tu man. Mana kau sedar. Mungkin. Itulah mungkin lah. Just nak tengok action dia kan. Orang yang pula nak try ending dia tu. Macam mana Sebab member-member dia tak tahu kan. Yang dua orang tu lah, yang perempuan dengan Tucker dengan Sam tu yang tahu. Yang mak dengan ayah dia pun tak tahu. Mak dengan ayah pemburu hantu, anak hantu. Mungkin ada something. Ayah dia masuk air tu. Mak dengan ayah dah masuk air tu. Betul. Kan. Mungkin ada message di sebalik tu kan. Mak ayah beria nak tangkap hantu kan. Kat luar sana dia tak tahu dalam rumah dia sendiri tu memang ada hantu. Anak dia tu. Mungkin ada kata message lah kot yang cuba disampaikan kat situ. Tak tahulah kan. Betul. Mungkin tersirat lah kan. Sebab anak dia separuh hantu lah kan. Tak betul kan? So, itulah. Okay, kita nak teruskan ke top 2 Fendi. Aku nak tahu top 2 Fendi apa dia. Okay, Fendi? Itu aku Pokemon. Nice lah. Aku pun layan kat dulu. Aku sedar tadi asyik semua aku layan je ni. Okay, Fendi, kau ingat lagi tak lagu Pokemon? Lagu tu yang mana tu? Pokemon. Itu bukan lagu dia. Nyanyi sikit. Tu budak TikTok tu lagu. Tapi Cuba nyanyi sikit Fendi lagu tu. Aku tak ingat sangat. Tentu dia ada. Tak ingat. Lagu ni aku tak silap aku lagu Pokemon I wanna be the very best. Tu aku tak ingat. Tak silap aku lah. Ke aku ambil lagu metal ke rock mana aku tak tahu lah. Okay Fendi, lagu cerita Pokemon. Kenapa kau memang minat cerita Pokemon zaman-zaman dulu? Kau teringat dekat mana-mana watak ke? Aku suka pada ni lah. Aku suka Pokemon tu. Pokemon tu kalau dia dah marah tu memang yang siapa yang ni buat hal yang dia memang kena kara kan tu. Yang tak boleh belah tu. Apa nama dia? Jangan betul. Shh. Nama dia apa? Fendi. Pokemon lah. Pokemon lah. Siapa tu? Pokemon dia apa? Pikachu. Sebab kan.
Pandai Fendi. Okay. Baik Fendi. Siapa kata Fendi Okay. pelupa? Korang silap lah sekarang ni. Fendi Tak. memang Dia warna kuning terbaik. ke warna biru, Fendi? Warna hijau ke warna biru? Kuning. Iya ke? Betul lah kuning-kuning. Kuning betul. Aku Betul ni. Fendi betul. Fendi otak kuning siap. Oi, Tapi tapi aku ni ingat writer dia kan. Ash, ada Pikachu, ada sekejap. Kau tak salah, member dia tu ada buta ke seorang? Brock. nama Brock. Dia buta tu. Oh, yang ada Buta, Onyx. Naga batu. Onyx. Ah. Ya, betul. Buta kan? Buta kot. Tutup mata dia tengok. Tu lah. Tok mata yang panjang. Tapi tak ketongkat tu. Wah, Mungkin dia Macam pegang mana ash dia kot. Dia pegang ash kot kan. cangkuk bau lah. Sangkut bahu. tapi kan memang aku minat gila lah sampai je kan kau masa aku kecil dulu. Kan ada macam buku, ada buku dia lah. Kita kena tampal gambar-gambar, Stiker. stiker semua tu kan. Kalau semua penuh tu dapat PS2. Betul. Dapat tak base tu? Tapi tak dapat lah. Wah, Cara ada macam-macam tu. Ni juga kumpul kan. Betul lah. Dekat Aku rasa Pokemon sampai sekarang pun masih lagi menjadi fenomena agak kan. wah, yang itu ada game kan Pokemon yang real life nak kena cari benda. Pokemon Go. Pokemon Go. Betul lah. Ada Ramai kat yang ramai juga main kan. Betul lah. Aku pun pernah agak try main waktu dia launch dulu. Waktu zaman-zaman dengan korang lah. Tahun 2016 yang itu kan. Main Pokemon Go. dekat jalan. Tapi betul lah. Oh, Main sekejap je. yang kau main kat MAP je lah. Betul lah. Paling aku suka kan Pokemon ni lah Mewtwo dengan Mew 1 kot. Mewtwo kot apa benda. Mewtwo. Tu jahat gila tu. Kuat siap. Yang aku suka ni Team Rocket. Wah. JC. James. Memang style lah. Oh ya. Oh. Dia ending dia memang sama. Tiap kali bila dia nak kalah kena kara dengan Pikachu, lepas tu tercampak ke roket kat langit sana. Macam roket lah. Sebab tu nama dia roket. Tu lah. Mungkin dia orang kena tukar nama team dia orang lah kot kan. Nak jadi apa man? Nak tukar. Tak tahu lah. Tak tahu, aku tak ada idea. Oh tak ada idea. Okay. So kalau dulu tak salah aku Pokemon ni aku tak ingat zaman kecil dulu tayang kat mana. Aku rasa macam malam sebab aku tengok dengan family. NTV7 kan. Ada NTV7. Tapi awal-awal dia aku rasa tayang malam. Ya, macam mana? Tak, dia setiap pukul, tak tahu pukul 7 kot. 7 sampai pukul 8. Oh, dia sejam lah. Dia setengah jam lah selalunya. 7.30 kot. Tak apa, kita boleh ada masa untuk kita gaduh pasal waktu ni. Okay, tak apa. Tak. Aku tak tahu sih, tapi dia dalam keadaan malam lah. Bukan dalam keadaan maghrib lah tak silap aku. Aku tak ingat. Hari yang tak Maghrib. Maghrib NTV7 maghrib. Hari apa? Tapi yang pasti NTV7 lah. Hari Jumaat ke? Dia hari Sabtu. Sabtu. Setelah hari Sabtu. Hari Sabtu pukul 7. 7 Shinchan dengan Doraemon. Kau nak gaduh dengan aku ke? Tapi watak yang best ni Snorlax. Apa cik? Snorlax. Snorlax yang mana tu? Buat tidur Fendi. Oh, Icang celok main lah buat tidur. Oh, yang besar. Aku tahu. Dia separuh Kai, separuh Lokman lah. Mana dia? Yang ni style kat tu. Yang apa Jigglypuff tu. Yang bila dia nyanyi orang tidur, lepas tu dia marah dia conteng muka. Watak tu memang comel lah. Betul. Dia nyanyi pun comel. Aku tak tahu kenapa orang boleh tidur, tapi comel lah. Memang kuasa dia kan. So, mungkin lah. Yang burung tu saya tu. Burung elektrik tu. Burung elektrik tu aku tak ingat. Tu aku tak ingat. Elektrik. Waktu rare. Cantik lah. Burung Fendi ada elektrik Fendi. Kau macam kau. Tak yang kau bela.
Okay, kita nak teruskan ke top 1 masing-masing. Fendi dengan dia punya Pokemon, dengan Lokman, dengan Danny Phantom, dengan Acik, dengan Mr. Bean, The Animated Series 4. Dia orang punya top 2 lah. Okay, so top 1 aku. Sebelum kita pergi ke top 1, kita akan ada honorable mentions dulu lah. Okay kan, sebab aku rasa banyak cerita-cerita ni kan. So aku akan bagi honorable mentions dulu lah. Boleh sebab boleh. aku rasa kita macam ada banyak masa. So aku punya honorable mentions aku adalah cerita Cat Dog. Cat dog cia. Cat dog. Yes. Sebab aku rasa aku memang menyampah tengok cerita Cat Dog. Betul. Tapi masih terlekat depan TV. Dia ada something lah. Mungkin ada saka apa, aku tak tahu. Dia nak tunggu SpongeBob tu. Terpaksa tengok. Dan mungkin. Tapi tak silap aku betul lah. Cat Dog aku rasa maybe 4.5 kot. Cat Dog 4.5 itu nak tunggu cerita SpongeBob. Betul, dia lepas sebelum. Aku minat dia. Winslow. Oh ya, tu aku menyampah betul tengok. Dah lah tumpang rumah orang, perangai macam Fendi siap. Tak, sebab tak boleh mencarut. Jadi aku gantikan benda tu dengan Fendi. Tapi memang cerita Cat Dog ni memang agak menarik. Di mana dia nak tunjukkan yang kucing anjing kan memang selalu bergaduh. Dia cuba nak cantumkan lah kan. So kat situ dah ada sign message lah satu. Yang itu diorang ni adalah dilahirkan dalam satu. Aku tak pasti macam mana diorang dicipta. Betul lah. Macam mana siapa lah mak bapak dia orang kan. Aku pun tak tahu macam mana diorang pergi ke toilet. Betul lah pasal. Aku memang bila tengok Cat Dog ni memang banyak dalam persoalan aku tentang biologi ni. Serius. So betul, serius. Aku memang teringin nak tahu macam mana Cat Dog ni. Memang zaman-zaman dulu kan memang bongok-bongok je memang. Dan aku pun ada simpati lah sebab aku geng-geng kucing kan dulu. Memang saya tengok Sikat kucing tu selalu kena bully. Dan anjing ni pula macam bodoh-bodoh je aku tengok kan. Dia bodoh-bodoh tapi dia selalu selamat. Itulah, itu pun satu kehainya pun aku tak tahu lah macam mana. Ada 3 ekor anjing tu suka bully. Betul. So tu cerita Cat Dog ni tak ingat apa nama yang gangster 3 ekor tu. Macam Fendi lah. Dan cerita apa, cerita Tadi kau dah janji kan? Kau janji kan tadi? buat baik Fendi. Okay. Dia baru ingat tu. Tak apa, kita tembak kacang ni. So kacang tak ada pun kita tembak. Okay. Ada satu watak yang 3 ekor gangster yang panjang yang blur-blur macam kacang siap. Memang blur habis lah. Aduh. Dia ikut. Tu lah. Nah, ikutkan cerita Cat Dog ni kalau kita tengok memang asal lama. Aku tak tahu kenapa. Tapi memang akan stay juga lah depan TV. Cat Dog. Betul lah. Yang tu tak dinafikan lah. Cat Dog. Aku pun tak tahu apa yang menarik sangat. Jalan cerita dia, dah. Grafik dia pun macam, tak adalah menarik sangat. Yes. Macam agak hodoh lama. Lah. So itu dia aku punya honorable mentions aku. Okay. Jadi kita nak teruskan dengan Acik punya honorable mentions dia. Apa Cik? Honorable tu apa Honorable mentions ni kiranya apa? Kau punya yang tak dapat nak masuk ke dalam top 3 kau punya list lah. Senang cerita. Suka lah. Boleh pula kau tanya aku soalan macam ni. The ball ke? Tak, aku tahu Fendi akan tanya kat tu. Man pun mungkin akan tanya kat tu. Tak apalah, sebab anda tanya dulu, kita orang selamat Apa aku ni kot Detektif Conan. Detektif Conan Kudo. Sini kudo. Style tu, aku suka kat layan tu. Tapi geram juga tengok cerita bodoh tu. Kita sekian. Dia cerita yang stres sebenarnya. Dia heavy ke dia tak feel good lah. Sebab kau kena tunggu. Kau bagi kembali man. Okay.
Dia yang stres je sebenarnya tu, kau dah tahu dah kan siapa pembunuh apa semua tu, tapi kau kena tunggu juga seminggu untuk tengok satu lagi bahagian. Tambah dia ada 4-5 bahagian, 3 bahagian. Stres. Dah lah. Yalah, memang Kalau tunggu seminggu kot. Kalau esoknya tu mungkin gagah lagi lah nak tunggu. Kita dah lesat je, iklan banyak. Stres. Tapi aku sebenarnya aku minat ni lah karakter Conan dengan Ran Mauri. Ran Mauri. Kau minat dia punya kisah percintaan lah betul tu. Betul, dia nak hide. Dia nak hide kan dia punya identiti Shinichi Kudo tu dekat Ran tu, dan dia buat macam-macam lah benda bodoh. Tapi menarik lah. Ran pun macam tapi hakikatnya Ran dah tahu dah sebenarnya kan. Tu movie. Ui, kau memang betul-betul spoil cerita siap. Aku tak tengok lagi ke tu. Aku tak tengok. Lagi dah tahu aku minat karakter ni Kaito Kid. Aku nak cakap kan dia. Ada juga kadang-kadang dia main. Betul. Dia main juga dalam cerita Conan ni. Tapi dekat series aku tak pastilah ada ke tak. Tapi dekat movie yes adalah. Banyaklah movie Kaito Kid muncul. Yang jenis pakai baju warna putih tu kan. Macam buat magic je kan. Apa dah. Betul. Tadi aku dah nak dengar macam Fendi nak cakap. Tolong bagi ruang sikit untuk Fendi. Okay Fendi silakan. Fendi nak cakap apa tadi? Fendi? Fendi? Hilang Fendi. Fendi? Nampaknya Fendi agak blur di situ. Jadi saya nak teruskan dengan honorable mentions yang kedua. Honorable mentions yang ketiga lah dalam sekarang ni oleh Lokman. Kalau aku rasa ni kot, Dora the Explorer. Aduh, Dora the Explorer kedua Tadi yang cakap kan, apa dah tahu kan siapa pembunuh tapi nak kena tunggu kan 2-3 minggu kan. Yang ni yang bayang kalau dah kereta api dah nak berlanggar dah pun. Apa dia suruh tolong jangan. Aku stres betul. Lepas tu yang apa swiper musang yang mencuri. Swiper jangan mencuri. Aduh aku stres betul lah. Betulnya cerita Dora Explorer ni macam interaction kan. Macam ni lah. Macam Blue's Clues tu. Kau dah tahu dah kaki tu kat mana tapi dia buat tak nampak. Aduh, stres. Kita dah cakap lah kiri. Dia buat bodoh je. Nampak tak clue tu? Jom kita kira sama-sama. Aku stres betul tengok cerita tu. Dah depan muka lah. Anda nampak swiper? Kalau nampak jerit ya. Aku tak boleh betul lah. Aku memang kalau Dora ni memang aku tukar. Bagi bintang nak tangkap bintang. Macam pang je. Serius stres aku tengok Dora. Adakah kau salah satu daripada mereka yang bercakap swiper jangan mencuri? Aku dulu cakap. Cepat Tambah. Swiper jangan mencuri. Lepas tu bila tak dapat mencuri, man. Lepas tu lega rasa. Macam benda siap. Aku berpeluh kau tengok cerita tu. Tapi memang bagus lah, memang mesej yang cuba diberikan kan sebenarnya oleh apa cerita Dora Explorer tu sebenarnya. Ada. Yalah mungkin lah ada lah mesejnya tu kan. Dan dia pun memang mengajak supaya audience interact dengan ni lah kan. Jadi dekat sini Fendi memang hilang. Mungkin dia debor, dia tak tahu honorable mentions. So dia nak mengelak kot, dia tak faham apa benda. Fendi memang dah tak ada kat sini lah. Mungkin bateri dah habis ke, ada orang call dia ke, kita tak tahu. Okay, kita punya Fendi dah tak jadi blur dah. Dia dah boleh bergerak sekarang ni. So Fendi, apa kau punya honorable mentions? Mention aku ni Beyblade. Beyblade aku ingat siap zaman dulu. Aku dulu siap
Siap. Dia lencana naga apa tu. Lepas tu dia punya besi kan ada besi kilat apa bagai kan. Kalau langgak dia keluar api. Betul. Betul. Aku ada. Ya, Tak benda tu. Tu. aku Legend of sampai sekarang aku main dengan member aku. Member aku ada berdiri. Serius sampai sekarang. Tapi kalau sampai sekarang ni kita Serius. orang faham, Fendi, kami faham. Betul lah. Sebab kau betul-betul meminati. Tak apa. Dia minat masing-masing kan. Tapi aku tak pastilah Beyblade sekarang ni macam mana. Tapi yang aku ingat Beyblade yang zaman yang first tu, yang the original Beyblade tu memang cerita dia memang best lah. Serius. Yang tu yang Jepun punya. Sekarang kau tak silap aku yang ni kot. Versi yang putih punya kot. Nama pun tak ada bunyi Jepun lah. Tapi memang best lah sebenarnya kita tengok cerita Beyblade ni sebab dia punya journey dia kan. Macam mana dia nak pergi betul. ke tournament tersebut kan. Tapi aku cakap pasal Beyblade, aku minat dia Jepun kan. Kau bayangkanlah daripada main gasing, dia boleh create satu cerita yang orang boleh follow, orang excited nak follow dan benda tu sampai boleh buat produk jual gasing Beyblade tu kan. Boleh bagi keuntungan kat dia. Nice lah benda tu kan. Bandai lah dulu Bandai macam-macam benda ada. Betul. Betul. Yo-yo, Oh. Beyblade, Crush Gear. Crush semua Gear bandai. betul. Legend. Tapi lah Semua asal benda aku daripada beli. benda biasa lah. Aku rasa memang Kita pun ada main gasing. cerita diorang aku tak pasti zaman dulu zaman sekarang macam mana kan. Tapi zaman-zaman 2000 tu kalau diorang buat satu cerita TV show yang ada produk and then waktu setiap iklan diorang akan tayangkan barangan diorang so, supaya diorang boleh jual kan. So budak-budak yang tengok ni pun macam mak nak beli so memang marketing diorang pun berjaya lah kan zaman dulu. Dia orang kata siapa pernah cakap dia bina dia punya fan base Kai pun kot pernah cakap kan. Dia tarik dulu minat budak-budak dengan Beyblade yang suka kan. Cerita Beyblade lepas tu dia promote barang-barang dia. Nice lah cara tu. Jadi satu trend tu. Pakat main Beyblade. Era tu. Main dalam kuali tu yang saya hilang kuali kat rumah mak aku saya mengamuk. Kalau Itu masa dalam kuali susah sikit kot. Memang semua akan pergi ke bawah tu. Betul. So kalau nak lawan, nak lampas dia punya Beyblade ke lencana dia ke pancung atas tu. Taji dia punya lencana tu. Pecah kalau. Kami dulu macam tu. Macam tu kan. Aku tak ada. Aku main ni lah. Sebab buat serentak sekali. Okay, 1, 2, 3 sam tarik. Aku rasa budak-budak Terengganu, budak Perak, budak Johor semua baik-baik. Budak Kedah yang lebih ganas sikit lah kot. Dia kan kita boleh dia benar rentak dia punya bawah tu kan, tali tu kan congkir naik atas kan. Tu gasing dia akan terbang. Time tu lah kau nak pancung taji rencana tu. Kalau bang pecah, nasib lah. Kalau berhenti kalah lah. Macam tu. Beyblade aku kena hancur siap. Tu tahu Beyblade yang apa yang lompat-lompat tu. Beyblade yang lompat-lompat yang bola keranjang tu zaman dulu. Aku ingat. Aku ni tu power saya tu, tapi dia tak berapa nak balance lah sebab tak berapa nak balance dan senang pecah lah. Tapi memang kuat lah sebenarnya. So warna hitam. Hitam tu siapa dia tahu dia tu jahat tu. Zul. Nice gila. Jahat. Zul lah, betul. Hitam. Kau ajar saya. Yang tu hitam sangat tu. Okay, itu dia Fendi dengan dia punya Beyblade sebagai dia punya honorable mention je lah. Jadi kita nak pergi dah ke top 1 kita. So top 1 kita ni memang betul-betul memang cerita favourite kita orang lah, yang kita orang akan tertunggu-tunggu. So aku punya top 1 aku adalah cerita The Legend of Avatar, The Last Airbender. Aku tahu. Aku pun layan kat Katara. TV9 ni lah. TV9 3.5. Tapi dulu pun ada juga kat TV3 sebenarnya, tapi dalam English lah. Kalau siapa yang follow. Dia ada kat TV3 sebenarnya. Dia mula-mula kat TV3. And then dia dubbing ke bahasa Melayu. Best. Aku rasa kat TV9 ada sampai habis ke? Macam tak sampai habis kot. Tak pastilah. Mungkin waktu dia dah sampai habis tu mungkin aku dah dewasa kan. So mungkin aku dah lupa, mungkin aku ada komitmen ke apa kan.
Setahu Okay. aku lah, dekat TV9 ni jarang cerita bagi habis. Selalu yang gantung tu. Selalunya lah. Mungkin lah. Itulah pasal. Sebab Aku sebab geram dia, lah. aku rasa dia ulang banyak kali juga sebenarnya. Betul. Dia ulang. So aku cerita ni dah habis dah kot. Tapi nak satu kan. Sebab ada satu karakter buta kan dalam tu kan. Yes. Toph. Tanah. So sebab tu lah memang wajib Toph lah Bearform. masuk dalam ni kan. Toph Bearform betul. Earthbender. Nice tu Earthbender dia. Memang Kuat siap. siapa yang create karakter Toph ni, iaitu Earthbender Master kepada Aang ni, memang legend lah. Macam mana dia boleh terfikir nak buat orang buta orang kurang upaya orang kurang upaya paling hatan pula tu sebagai Jadi hero. Earthbender kan, sebagai master waktu tu. Dia budak kecil pula tu. Kau bayangkan. Perempuan pula tu. Perempuan pula tu. Dalam guna Earthbender. Cantik lah tu. Ha. Tambah lagi. Apa lagi? Kiranya yang Kuat pula tu. untuk sesiapa lah yang tak pernah tengok cerita Avatar, cerita Toph punya watak ni, dia boleh berjalan tanpa pakai tongkat. Sebab dia boleh rasa tanah punya vibration. Maksud aku vibration adalah gegaran. Okay, Acik gegaran. Okay. Yeah. Maksud aku getaran lah. Okay. So Okay. Sampai kabur mati cik. Kabur mati cik. So memang menarik lah waktu aku tengok dia ni buta dan dia boleh boleh berjalan dengan seorang diri kan. So Aku Dia suka ni tu. tahu apa yang dia Aku suka Momo dengan apa. binatang tu kan. banyak karakter kau pilih dia orang dua Style tu. Bantu lah Momo memang dengan dia. apa. Tatia dengan Aang lah. Betul. Oh. Aku rasa Momo aku tak tahu ada banyak lagi ke apa. Tapi aku tengok tak nak lah aku baca spoiler. Tapi itulah. Cerita lagi satu memang pukul 3.30 waktu TV9 Jumaat Sabtu Ahad tu memang akan tunggu lah depan TV tu. Betul. Satu lagi. Api biru tu perempuan tu buat. Ada Zuko. Azula. Azula. Kejam siap. Dia tembak. Tak salah aku dia tembak pakcik dia kot. Betul lah. Pakcik yang selalu jalan dengan Zuko abang dia. Pakcik Airo. Pakcik Airo. Begitu banyak spoiler dalam cerita ni. So apa? Dia orang seronok ni excited kot nak tahu lepas ni. And then Tapi memang beza dengan Avatar biru tu kan. Mesti dapat tengok Avatar biru. Yang movie tu. bukan. Itu yang beza sebenarnya. Aku first kan bila yang cerita Avatar tu keluar, aku mati-mati ingat yang Airbender ni. Bila tengok Avatar biru tu, aku tak tengok sampai habis tu. Kecewa punya pasal. Tapi nak ikutkan Avatar tu pun box office juga. Itulah. Tapi aku sebab kita dah expect kan ada kuasa air, api, angin kan, bender-bender. Tapi sekali cerita macam tu jadi sedih lah. So dan ada juga cerita Avatar The Last Airbender dalam bentuk live action sebenarnya. Buat siapa yang tak tahu, tapi maybe cerita tu tak diportray dengan bagus lah kan. Mungkin cerita tu agak heavy lah. Tak feel good lah. So tapi memang cerita The Last Airbender ni pun ada dia punya sequel, maafkan saya. So The Legend of Korra. Okay, dia punya successor to Aang. So korang boleh Sambungan ada The Legend of Korra. Tapi aku pun tak follow sangat yang tu. Lakon pula dah. Aang still ni jugalah. Still watak pertama Kalau Aang dah tak ada. Kalau Aang ada, tak adalah Korra. Betul sebab dia Avatar kan ikut Avatar generasi. yes. Dia macam reincarnation sebenarnya. Anak Aang tu? Bukan Tak, bukan. So Dia kalau tak nak ada tahu kena-mengena kalau nak tahu Korra ni siapa, korang kena tengok ceritanya. Kena tengok. Of course. Alright. Itu dia aku punya top 1. Alright. The Legend of Avatar The Last Airbender. Jadi kita nak teruskan ke top 1 Acik. So aku rasa cerita Acik ni memang bukan, aku rasa semua dah tahu dah. Okay, so Acik silakan. Kartun sepanjang zaman lah memang aku minat. Yalah, macam Pak cakap lah. Aku still dengan One Piece.
One Piece sebuah kisah seorang insan yang bernama Luffy. Insan. The strongest creature in the world. Oi, tu itu lain. Ni lah, the king of the pirate. Okay. Contoh One Piece ni macam Naruto, dia punya apa? Dia punya power dia tu lebih kepada ninja kan. Dia punya apa? Storyboard kan ninja. Macam One Piece ni dia lebih kepada Lanun lah. Zaman-zaman Lanun dan zaman-zaman Marine. And then kat situ si Luffy ni mencarilah kru-kru yang setia untuk merealisasikan dia punya impian dia menjadi the king of the pirate tu. Dan aku follow One Piece ni daripada episod 1 sampailah sekarang 954 di anime. Kalau di manga dia sekarang dah 999. Satu chapter lagi untuk ke chapter 1000. Dia, saya tanya cik, manga dengan anime jalan cerita yang lain-lain ke apa? Dia sama je. Dia manga ni karya 100% lukisan daripada ni lah. Dia punya penulis dia, mereka dia Eiichiro Oda, nama dia Eiichiro Oda, dia yang lukis lah. Tapi kalau di anime satu company ni Toei Animation ni. Toei Animation ni macam-macam anime lah. Dia anime kan benda tu. Animated. Tapi semua sama. Okay. Abang sambung balik cerita. Ada ke watak orang buta dalam tu? Orang Okay, tak ada. Yes, aku menang. Ada. Ada seorang. Yes. Buta sebelah. Fujitora. Buta sebelah. Dia membutakan mata dia sendiri. Oh, dia membutakan mata dia. Kenapa? Ni lah, aku rasa dia ni tiru Kasim Selamat kot. Dia tak nak tengok. Tak nak tengok corruption daripada tempat dia bekerja. So dia membutakan mata dia sendiri untuk dia tidak melihat segala corruption benda-benda tu. Tapi kalau dia dengar, dia kena pekakkan diri dia pula. Kenapa nak mentionkan isu pekak sekarang? Sorry. Aku rasa kita OKU semua sama sebenarnya. One Piece ni antara yang aku minat dia juga sebab dalam One Piece ni ialah selalunya kalau anime ni kan, anime Jepun ni dia tak masukkan sekadar hiburan lah. Dia banyak message lah. Macam One Piece ni dia lebih kepada friendship lah, iaitu kru dia. Setianya dekat kapten dia. Dan dalam masa yang sama dia bukan setia aja. Depa setiap kru ni ada depa punya impian masing-masing, mimpi masing-masing. So means macam mereka ni help each other untuk dapatkan semua impian yang mereka inginkan. Means kalau aku tak ada hang, aku tak mampu nak buat benda tu. Makna kata dia lebih kepada friendship lah, family lah macam tu. Tanya One Piece ni dulu dia tayangkan kat mana lah cik? Dia dulu ada kat NTV7 tapi kejap je bahasa Melayu, beberapa episod tak silap aku, and then dia move ke Astro Charia. Kejap juga sebab iyalah sekarang pun dah 900 lebih episod. Mana mahu dia nak tayang kan. Mungkin dia tak boleh nak komit kot untuk dia stop dah lah. Tapi One Piece ni memang setakat sekarang ni 2020 ni dia dah 23 tahun ada di anime ni, dan dia antara pemegang rekod yang terlama lah, yang terlaris di dunia. Paling tinggi. Tapi lah setahun kita je. Muda setahun. Betul tu, bawah setahun. So, tapi ya cik kan, cerita tu tak tamat lagi kan. Dan dia punya author dia, penulis dia dengan pelukis dia hidup lagi kan. Tapi kalau dia mati. Pergi dulu, tu lah. Dia jadi kebanyakan lah, bukan nak cakap lah, kebanyakan kalau penulis-penulis yang mati dulu sebelum ending, memang cerita tu terabak tu. Tengok macam Doraemon. Dia disambungkan oleh orang lain lah. Macam SpongeBob. Tapi aku tak rasa mustahil sebab aku rasa dia punya, siapa tadi? Eiichiro Oda. Eiichiro Oda. Yes, betul. Aku rasa dia ada team dia. Aku tak rasa dia akan buat seorang dia, mesti ada team dia.
Okay. Oh, dia punya workout dia memang dahsyat. Dia sehari tidur 3 jam untuk selesaikan anime dia. Tidur di office. Memang bukan aku nak puji One Piece lah, tapi aku nak puji orang Jepun ni lah. Depa kalau komit dengan sebuah pekerjaan tu, wow, dahsyat gila. Sebab tu banyak kes bunuh diri tu. Sebab depa stres dengan pekerjaan dia. Dia umur berapa lah tu? Apa Odagawa tadi? Eiichiro Oda. Okey. Pada kau 40 lebih. Oh, 40 lebih baru. Dia mulakan Aku ingat One dah Piece 5 ni, lebih. karya dia mulakan One Piece ni tak silap aku umur dia 16 tahun kot. 17 tahun. Serius lah. Serius. Dia dulu lah, fakta menarik, dia dulu ni assistant pelukis Dragon Ball. Oh. And then dia buat dia punya sendiri lah anime dia. Dan dia melawan Shifu dia lah dan sama-sama naik lah. Memang nice lah. Sebenarnya aku pun memang, aku ada tengok first episode cerita One Piece. Lepas tu aku tak tengok dah. Maybe sebab dia punya animasi dia agak lama pun waktu tu. So maybe kurang minat waktu tu. Tapi kalau nak start tengok tu peninggal lah, sebab sampai sekarang 954 kan. Kau nak follow daripada episod 1, mampus. Tapi tak mustahil sebenarnya. Boleh je kalau nak tengok. Tapi aku kalau aku lah, selagi cerita tu tak tamat, aku rasa macam menyampah sikit lah kalau tak kalau nak tengok. Sebab nak kena tunggu dia punya. Kalau dah tahu lah, dah tamat, boleh lah. Mana kita lebih fleksibel lah bila kita nak tengok kan. Betul. Alah, poyo je Lokman. Betul lah. Aku tahu sebab apa, Man. Kita nak pergi ke Lokman punya ke? Macam mana? Tak. Tak apa. Alright. Teruskan je. Dah lah tu kot. Kelokman. Okay, kita nak pergi ke Lokman yang poyo, yang nak cakap yang okay, dia suka tengok cerita yang dah habis, yang dah ada ending semua. Okay. Alright, Lokman, silakan. Lokman yang aku tahu dia memang paling minat apa. Okay, Man, silakan. Tapi itulah aku, sebab banyak kalau ikutkan sebenarnya kan, aku pun tak decide lagi. Jadi aku rasa mungkin aku pilih Naruto lah kot. Tu tak tahu, aku main sebut je. Yelah, mungkin yang ni yang terlintas kat fikiran aku sekarang ni. Itulah, kalau tak ada Amir memang kau. Okay, sekarang. Naruto. Sayang kat Man. Naruto. Yes. Memang aku suka layan cerita Naruto. Cuma yang aku tak syok sikit dia alur cerita banyak flashback, lepas tu macam dia ada filler. Aku tak tahu. Filler. Maksudnya dia hanya mengisi masa televisyen tu lah. Betul. Yang tu dia banyak, tapi overall daripada awal sampai akhir tu aku suka lah dia punya cerita dengan power yang dia orang ada. Menarik siap aku. Kau dah cerita ni, kau tunggu Yang paling aku suka ni lah watak dalam cerita tu dia ada satu jawatan sebagai Hokage. Orang paling kuat dekat kampung tu. Yang tempat Naruto tinggal tu kan. Aku kan dia ada, dah termasuk Naruto sekarang ni 7 Hokage. Aku suka yang first tu. Memang kuat gila lah dia punya power kan. Tapi aku tak tahu kenapa orang tak ramai minat dia. Ramai yang minat karakter-karakter lain lah kan. Terutamanya Naruto tu sendiri lah sebab watak utama kan. Tapi aku rasa yang kedua kot yang paling least minat. Hokage yang kedua. Itu bagi pendapat aku. Mungkin orang minat pun sebab rambut dia. Mungkin. For those yang tak tahu, rambut yang kedua ni dia macam cacat-cacat sikit kot, tak silap aku. Ya ke? Kan? Dia pakai ni, dia pakai baju macam ada rambut putih tepi tu. Rambut ke baju entah tu. Ya. Macam bulu-bulu anjing lah. Ya. Aku main bedal je. Man, yang kata tu bukan. Yang tu guru pada Naruto ni lah. Tak, yang kata tu kat tempat kau, Fendi. Dia membising je kat situ. Ada bunyi pun. Tapi dah cerita Naruto yang belajar yang dapat, yang berkawan dengan kata ni, Naruto panggil dia petapa gatal. Jadi tak tahu, aku tak tahu kenapa Fendi dekat tempat Fendi ada bunyi katak. Okay, Fendi pun gatal lah. jenis yang gatal dekat ke.
Jadi katak senang nak dekati dia. Tapi aku rasa dekat cerita Naruto ni ada tak watak orang buta? Adakah keluarga Hyuga adalah orang buta sebab mata dia putih je? Wah, mungkin sebab mungkin yang kata cataract lah kot kan. Zaman tu zaman kampung kan, tak ada orang kata nak buat laser ke apa, jadi dia biar yang macam tu kan. Mungkin boleh dianggap macam tu lah. Tak apa, ada senada ada. Oi, yang tu jangan sebut. yang tu banyak unsur-unsur negatif. Bila sebut Tsunade banyak unsur-unsur negatif lah. Pada yang tahu cerita dia kan, pada yang tak tahu boleh cubalah cari apa unsur-unsur negatif dia. Tapi overall keseluruhan cerita dia memang yang aku perhatikan kalau cerita anime Jepun ni, dia punya main karakter dia, watak utama hero dia mesti yang lembab, yang bodoh-bodoh macam tu kan. Betul. Tapi ada satu orang kata semangat yang tinggi lah. Macam hero dalam kita punya YouTube channel kita lah. Okay, shout out to Kacang. Okay. Kenapa kau nak shout out to someone else ke? Amir ke? Tak ada. Bukan Okay. Tapi mungkin dia ada mix Jepun kot. Itu yang dia panggil macam tu. Tapi itulah apa. Tak kena abang, tak kena. Tak tahu aku. Tapi campuran dia salah. Dia macam tu. Mungkin dia ada mix Jepun tapi bukan orang, sleeper. Sleeper Jepun. Aduh, man. Okay. Tapi cerita Naruto ni tak silap aku dekat TV3 dulu dia tayang bila siapa yang tahu betul kan aku rasa tak ada aku hari Khamis. 7 kau rasa hari Khamis tak? Pukul 7. Hari Khamis. 7 atau 7.30 aku 7:30 tu time maghrib ah. So memang tentu-tentu lah. Sekarang dia dah pindah ke TV9, rasa tiap-tiap hari kot sekarang. Tapi aku tak layan lah, dah entah episod berapa, entah sekarang malas aku cek ulang episod sama. Betul lah, mungkin diorang, sebab kalau diorang habiskan cerita tu mungkin market diorang habis lah kan. So mungkin. Tapi overall aku suka lah cerita Naruto. Dia macam aku cakap tadi lah, dia punya watak utama kan, walaupun tak pandai blur-blur macam tu kan, tapi dia punya kesungguhan, semangat kan, tak berputus asa, tu yang membuatkan dia jadi orang kata ninja paling kuat lah dekat bukan dekat kat kampung dia, tapi orang kata dekat dunia masa tu dekat dunia shinobi. Sebenarnya apa yang dilalui oleh Naruto pun kita boleh contohi lah sebagai kita yang you perlihatan, iaitu sebenarnya Naruto ni adalah antara yang disumpah lah kan, kalau siapa yang tak tahu. Naruto ni disumpah kerana dia ada macam jin lah, demon dalam badan dia. So dia kiranya memang orang pun pandang slight lah dekat dia. So tapi memang dia suka dia. Yes. Tapi dia buat dirt je lah dekat semua orang, dan dia pun tak tahu pun sebenarnya dia ada macam tu. Dan dia pun memang semangat dia tinggi. Even dia dapat tahu yang dia tu ada something dalam badan dia. Macam kita ni yang buta, supaya kita jangan putus asa lah dengan apa yang orang cakap kat kita teruskan lah apa yang kita suka. Jangan putus asa tu lah yang penting Itulah aku rasa top 1 aku. Alright, itu dia Lokman dengan cerita Naruto TV seriesnya, iaitu di TV3 yang tak pernah berakhir lagi dekat televisyen. Kita teruskan seterusnya ke Top Man Fendi. Aku ada dengan cerita ni yang Fendi nak ambil ni pun memang panjang tapi habis. Tapi cuma ada lagi satu siri lah. Okay Fendi, teruskan. Dia masih ingat lagi ke cerita apa dia nak ambil lagi? Fendi Top 1 Fendi. Top 1 aku SpongeBob. Okay. SpongeBob. Yalah. Aku rasa Pak An dah ni salah target tu tadi. Betul lah, aku salah target. Sebab ingatkan tu lah, aku ingat Fendi nak ambil Dragon Ball, tapi tak apa lah. Fendi mungkin dia bertukar. Okay, Fendi je. Okay, tak apa. Ya, memang aku suka SpongeBob kan. Dia punya jalan cerita dia tu
Kau suka Squidward tak? Pending karakter dia jadi Patrick. Apa? Squidward lah. Hai campur. Oh, campur Patrick campur Squidward. Oh, betul lah. Aku yang tak bela tu ikan butal tu. Ikan butal tu kalau dia. Cikgu dia tu kalau accident. Dia kalau accident sikit berkembung kembung dia. Wah, betul aku ingat. Tapi aku ingat satu ni lah satu line dalam masa dia belajar kelas memandu memang aku rasa memang bongok gila lah kan. Memang aku dengan member-member aku gelak tu. Masa tu Patrick ikut SpongeBob masuk kelas memandu ni. Lepas tu Puan Puff minta lah Patrick kenalkan nama dia. Dia pun jadi menggelabah tau. Dia tak tahu nak jawab apa. Lepas tu dia pun tiba-tiba dia cakap 24. Lepas tu habis semua satu kelas gelakkan dia 24 lah. Nama apa yang 24 kan. Lepas tu dia dengan SpongeBob lepas Puan dah belah kan. Dia pun duk main gelak-gelak kan masa Puan tengah mengajar. SpongeBob awak tahu lepas tu SpongeBob menyawat apa dia Patrick 24. Lepas tu dia orang gelak. Aku rasa bodoh gila. Dia duk main macam tu lah. Lepas tu SpongeBob panggil Patrick pula 24 macam tu kan. Lepas tu last tu SpongeBob tanya Patrick, Patrick awak tahu tak apa yang lagi kelakar daripada 24? Patrick tanya, apa dia? 25. Aku rasa bodoh gila waktu tu. Memang aku tak boleh berhenti siap gelak. Yang tu memang aku tak lupa lah. Memang jadi bahan bualan lah aku kat sekolah macam tu. Memang bongok setiap. Memang bongok gila apa tu. Tapi Fendi sambung. Fendi pasal ni ikan buntal tadi. Tapi sebenarnya kalau aku fikir balik ikan buntal dia pun memang macam similar dengan airbag kat dalam kereta sebenarnya. Kalau korang perasan kan. So dia kalau lori ada airbag tak? Tak masuk aku kenderaan besar lah. Tak pastilah. Ada ke? Itu tanya kau. Aku rasa ada kot. Mesti ada kot. Mungkin dia punya airbag dia lain macam sikit kot. Mungkin lah. Bukan airbag kot. Mungkin sandbag. Okay je. Yelah nanti apa-apa tanya Kai lah macam mana. So cerita SpongeBob, Fendi, apa lagi yang karakter yang kau paling suka selain daripada ikan buntal tu? Apa ni Squidward tu. Kena. Aku sure-nya ada ni. Cuba buat suara Squidward sikit ni. Dia cakap tu. Macam mana gaya dia cakap? Macam mana dia cakap macam sengau-sengau sikit. Dia sengau-sengau tamam malam-malam. Fendi tak boleh tak pandai kot nak buat. Tak kerti itulah. buat kot. Cuba apa dialog yang kau ingat Squidward pernah cakap Fendi? Dah aku dah lupa man. Kalau kau boleh man. Aku tak pandai man. Aku tak ingat sangat. Cakap SpongeBob je Fendi. Guna karakter Squidward. SpongeBob. Dan cerita SpongeBob ni pun macam kita orang cakap tadi awal-awal tadi, memang cerita SpongeBob ni antara cerita yang kita orang tunggu-tunggu pukul 5 kan. Dan cerita specialnya selepas Cat Dog. Cat Dog dan Jimmy Neutron. Okay. So memang everyday lah tu cerita dia. Memang cerita dia antara yang special lah. Tapi mungkin kalau dekat TV9 tu mungkin orang yang tengok dubbing lah. Tapi sebenarnya kat TV3 pun ada. Aku rasa awal-awal dia memang first kat TV3 pukul 9.30 pagi kan. 9.30 tak ingat hari apa. Tapi okey lah. Memang suara diorang dua iaitu English dengan bahasa Melayu memang sejibit lah. Tapi dulu masa aku kecil-kecil aku tak faham cerita tu kan yang English. Aku tak layan, aku tak suka cerita tu. Tapi bila dah besar dah tahu macam boleh cik? Ya, tak ada. Asal SpongeBob tak ending lagi. Masih ada. Yelah, masih ada lagi lah. Maksudnya cerita Fendi, aku ingat Fendi ambil Dragon Ball. Tak tahu dah Fendi. So aku hilang ingatan lah tadi. Yelah. Fikir ambil SpongeBob lah.
Boleh lah. Tak ada sebut Tapi SpongeBob betul lah Yana. Dah macam Squidward kan. Tapi aku show time apa ni SpongeBob dia apa ni dia tangkap obo-obo tu. Oh ya, tangkap obo-obo. Jellyfish. Aku kalau cerita pasal SpongeBob banyak nak kongsi kan. Betul. Kat Rossi. Weh, nice tapi memang kelakar je. Aku rasa budak-budak tak tahu lah budak-budak faham ke tak cerita dia. Boleh je kot kan. Betul. Tapi kan dia banyak orang dewasa. dia banyak sarcasm sebenarnya. Tapi orang dewasa pun memang suka layan. Bukan budak-budak je lah. Memang sampai orang dewasa pun suka layan cerita dia. Betul. Nice lah. Lagi-lagi yang apa batu karang ke? Batu karang apa yang nari-nari tu. Yang menangis. Yang menari dekat TV tu. Yang SpongeBob suka tengok tau. Tak silap aku tu batu ni Tiram. Tiram bukan aku rasa macam batu karang Tiram Yang ada pukul. Tiram. Dia bahan yang episod yang dia tukar dengan Mr. Crab tu nak ambil duit tu. Dia tukar macam mana? Yang tu tak ingat. Dia ambil duit Mr. Crab, lepas tu dia nak dapatkan balik duit tu dia ni ada tukar. Ada. Ni dia apa? bagi badan dia. Kerang laut gergasi ke apa benda aku tak ingat. Tapi lain yang aku cuba masukkan ni sebenarnya adalah coral tu. Tak silap aku coral. Aku tak pasti kau ingat ke tak coral yang menari-nari tu. Tak ingat sangat. So dia nak cuba gambarkan yang SpongeBob ni sebenarnya dia turn on dengan benda lah tu sebenarnya. Tapi tu lah. Aku tak faham kenapa benda tu lepas kan dekat televisyen untuk budak-budak. So itu dia. Tapi mungkin ya aku tak perasan. Itu dia cerita SpongeBob. Sekarang ni pun kita dah lebih daripada masa. Okay, Fendi pun yang jenis keluar masuk sekarang ni. Alright. Lain pun kejap tak ni ada. So jadi kita nak tamatkan kita punya Koyak Podcast sampai di sini saja. Alright. So pada semua yang suka tengok podcast ni, korang boleh tekan butang like dan share untuk kawan-kawan korang. Okay. Dan kalau korang nak tahu kita punya update ke korang, boleh pergi ke social media kita orang. Korang boleh pergi ke Facebook, Instagram, search je Pantry Gelap, tekan like, tekan follow. Okay. Kalau korang nak DM kita orang pun boleh DM. Okay. Ada apa-apa idea kan. Jangan lupa subscribe juga channel kita orang. Okay. Alright. So alright. Sampai di sini saja. Pantry Gelap, bukan kongsi gelap. Assalamualaikum. Ciao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.